Allahumma inni as'aluka ilma laduni wa masyraba fihani ya wahabu ya ghani. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Sulamul Mubtadi, sehinggalah perkataan beliau dan fardu mandi itu dua perkara. Fardu mandi ataupun rukun mandi wajib itu ada dua perkara. Begitu juga kalau nak mandi sunat. Mandi sunat pun dua perkara ni juga. Beza apa dia di antara rukun mandi wajib dengan rukun mandi sunat. Mandi wajib kalau kita tak buat dua rukun ni maka hukum dia tidak sah mandi wajib. Dan berkait dengan mandi wajib semaya ke gapo habis tidak sah. Manakala mandi sunat pula, kalau kita tak cukup dua rukun ni maka tak boleh pahala sahaja. Sebab sunat saja tak wajib mandi. Pertama, niat mengangkat hadas yang tersebut itu. Saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Niat tu kena ada. Setiap ibadat yang kita buat mesti kita kena sedar kita ada buat gapo lah ni. Kita duk semaya zuhur, maya asar. Tak ingin kita duk semaya, kita kena ingat kita duk semaya. Tak usah duk ingat kat perkara lain lah. Duk ingat syurga, duk ingat neraka, bukan tempat dia. Tak ingin semaya, fokus pada Tuhan, ingat Tuhan dalam semaya. Allahu Akbar. Ya Allah, aku rokok kamu ya Allah. Allah. Sami Allahu liman hamidah. Ya Allah, mu tengoklah aku sami Allah. Allahu Akbar. Ambu sujud padamu ya Allah, ya Tuhanku, zahir batin hati aku. Gitu. Jangan duk koyak azab syurga neraka kau gapo dia tu tidak khusyuk. Jadi setiap ibadat kita kena fokus tang kita buat gapo dia kena niat lagu tu. Jadi time mandi wajib jangan duk gelepar pula buat apa jerit tahu teringat aku neraka, apa kaitan mandi wajib dengan neraka. Jadi saja aku mandi wajib ingat kita duk nak angkat hadas besar daripada diri kita. Yang tersebut ikutlah hakak daripada hik ko nipah kita ngaji dulu. Keduanya merata ke air pada segala kulitnya. Rata ke air pada segala kulitnya dan rambutnya. Rambut. Kulit bukan kulit saja, rambut pun kena juga. Semua rambut yang tumbuh di kawasan tubuh kita. Atas ke, bawah ke, wajib kena perata belakang. Sebab itulah mudahnya. Sebab tu Islam mengajar bersih. Jadi seminggu sekali hari Jumaat tu sunat cukup. Jangan lebih daripada 40 hari. Ni bukan kata 40 hari, 80 hari. Alik bawah lebat pada alik atas pula. Alik atas nampak minyak lucing molek. Tapi alik bawah subhanallah. Gajah seekor pun sesak. Jadi kena ajar bersih. Kita orang Islam ni pembersih. Jadi kena ajar cukup seminggu sekali. Biasa seminggu sekali lah. Nabi kalau kerak kuku 2 minggu sekali. Di atas orang. Jadi apabila kita cukup mudah nak mandi. Ni duduk gonyah tempat tu saja pun sejak dah. Mungkin lebat belajak. Jadi cukup mudah. Jadi nak mandi, nak gapo mudah kita. Dan rambutnya zahir dan batin. Kena cek belakang. Rambut ni rata-rata habis. Sebab tu mudah cukup kepala. Tak payah mikir di rambut dah, gapo dia. Jikalau rambut yang tebal sekalipun, rambut tebal kena gonyah juga bab mandi wajib. Bab ambil air semaya kita royak dah. Kalau tebal tak wajib, kalau nipis baru wajib perata Mana kalau bab mandi wajib kena perata sekalipun tebal. Beza dia dengan ambil air semaya mandi wajib sebab ambil air semaya ni 5 kali sehari lah kita kena ambil air semaya biasanya. Mana kalau mandi wajib jarang 5 kali sehari dia. Jarang-jarang sekali, jarang-jarang sekali. Jadi apabila benda tu tak acak, maka benda tu tak jadi nyusah, kena kalau benda lebat pun kena gosok juga.
Boleh. Adapun sunat mandi itu amat banyak. Benda yang sunat kita buat ketika mandi itu sangat banyak. Apa maksud benda sunat? Kalau kita buat dapat pahala. Berarti kita duk bilik air tu buat pahala sebenarnya. Jangan kita rasa kita duk kekoh buat gigi, bawa jabir kita, bawa kaitu wala tu pergi bilik air. Tak ada lah nak buat pahala. Masjid yang nampak ada pahala. Tak nampak nak buat pahala di tandah. Tandah pun boleh buat pahala. Yo. Jadi masa mandi boleh buat pahala, masa bilik air pun boleh buat pahala. 24 jam kita boleh buat pahala. Jangan rasa tanya ni pakai kita wala nak buat pahala ke apa dia mandi gitu. Rugilah. Jadi ketika mandi wajib saja banyak mana dah benda-benda sunat yang sunat kita buat. Dia kata banyak. Yang muakkadnya mandi bagi orang yang memandi ke orang mati. Antara mandi sunat lagi, mandi hok dapat pahala sunat, mandi wajib lah. Mandi sunat. Antaranya kalau kita mandi mayat, maka sunat lepas pada kita mandi mayat, kita mandi. Saja aku mandi lepas mandi mayat kerana Allah Ta'ala. Boleh pahala. Kalau mandi saja-saja tak boleh pahala. Bokeh buat bazir air pahala. Ni tiap-tiap kali nak semaya mandi. Lepas mandi. Makruh hukum dia mandi tiap-tiap kali nak semaya. Makruh hukum dia. Sebab tak ada orang buat mandi tiap-tiap kali. Lainlah mandi 2 kali sehari, pagi sekali, malam sekali, hamna sabuh lah. Arab tak mandi langsung lah. Seminggu, musim-musim sejuk lagu ni tak mandi buat dia. Ambil air semaya. Dan mandi sunat Jumaat. Kita nak pergi semaya Jumaat, sunat mandi. Rugilah tak niat. Ni mandi tak niat. Allah ruginya. Jadi kena tulis di bilik air tu. Jangan lupa mandi sunat Jumaat. Hari Jumaat tengok, tak ingat. Niat saja aku mandi sunat Jumaat. Sunat nak pergi semaya Jumaat. Saja aku mandi untuk sembahyang Jumaat kerana Allah Ta'ala. Bukan mandi tu kerana hari Jumaat. Bagi orang nak pergi semaya saja. Orang tak pergi semaya tak sunat mandi. Dan 2 hari raya. Hari raya ni semua orang raya belaka. Bermula daripada pukul 12 malam boleh mandi dah. Pukul 12 malam, tengah malam tu boleh mandi dah. Saja aku semaya, saja aku mandi sunat hari raya kerana Allah Ta'ala. Jadi mandi itu boleh pahala di sisi Tuhan. Dan mandi 2 gerhana matahari. Gerhana bulan ke apa sunat kita mandi. Dan mandi kafir tak kala masuk Islam. Mandi orang kafir selepas tak kala ni selepas dia masuk Islam dulu. Jangan kata nak masuk Islam dia mandi, jangan nak niat lagu mana tak sah lagi dia tengah kafir. Jadi masuk Islam dulu, lepas pada masuk Islam dia pergi mandi. Sunat tu kalau dia tak buat benda-benda yang menyebabkan mandi ketika dia kafir. Tapi kalau dia masuk tua dah, balik dah, keluar air mani dah, dia pernah keluar, ataupun dia pernah nikah dah, maka wajib mandi. Bukan sunat lagi mandi orang kafir. Dan sunat dia cukup, benda-benda hak disunat cukup. Hilangkan daripada tubuh dia lagu tu bagi orang masuk Islam. Dan mandi apabila siumai orang gila. Orang gila lepas pada siar daripada gila, sunat dia mandi. Wajib ke tak? Wajib, tak wajib sunat saja. Kerana apa? Kerana ada riwayat kata sekurang-kurang gila adalah keluar air mani. Berarti orang gila ni dia tak sedar dia ni berjunuk ke tak berjunuk, dia tak khabar orang gila kan. Maka apabila dia sembuh maka sunat mandi. Kalau dia tak yakin lah junuk atau tak junuk, sunat mandi. Tapi kalau dia yakin dia berjunuk maka wajib mandi. Dan segala mandi orang haji nak pergi melontar sunat mandi, nak masuk Mekah sunat mandi, nak masuk Madinah sunat mandi, nak pergi tawaf sunat mandi. Ya kaedah dia mandi sunat ni mudah kita bagi kaedah. Setiap benda kita nak pergi tempat orang ramai, berjumpa dengan orang ramai, sunat mandi. Gitu kaedah dia. Nak pergi maya Jumaat, nak pergi umrah, nak pergi Mekah, nak pergi tempat orang ramai, jumpa dengan orang, maka sunat kita hilangkan bau daripada tubuh kita. Tu. Mandilah, sunat mandi. Nak buat ihram, sunat mandi. Gitu. Faslung ini satu pasal bermula syarat taharah hendaklah ia Islam. Syarat kita nak bertaharah. Sama ada taharah ini suci ko, nak ambil air semaya ko, nak mandi ko, nak tayamum ko, gapo benda-benda hok kait dengan taharah. Tak tayamum,
nak bersuci, nak mandi, nak berwuduk. Apa dia syarat pertama? Islam. Apa masuk Islam? Dia tu masuk Islam. Kalau dia anak orang Islam dah, Islam lah kaedah dia. Tapi kalau dia keluarga dia orang kafir, maka kalau dia nak masuk Islam, dia kena mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia iktiraf Allah Taala lah sebagai Tuhan dia dan dia percaya Nabi Muhammad adalah rasul dia, maka dia sekarang hukum dia sebagai orang Islam, diperlakukan dia sebagai orang Islam, dia boleh nikah dengan orang Islam, kalau dia sembelih binatang boleh makan, sebelum ni tak boleh makan, tu Islam nah. Maka kena betul Islam dia. Betul dia buat Islam sungguhlah. Nah, selagi mana dia tak buat benda-benda yang menyebabkan jatuh kafir, maka dia dihukum ke Islam. Orang kampung biasa Islam berlakulah, jangan duk tanyalah dia. Jangan dia buat benda-benda yang menyebabkan jadi jatuh kufur. Jatuh kufur ni 3 benda kita tengah je dengan melalui i'tiqad, melalui perkataan, melalui perbuatan. Kalau selagi mana kita tak dengar daripada mulut dia benda-benda yang menjatuhkan akidah, okey dia dihukum ke Islam. Maka kalau dia mandi puasa, beres berlaku, tak ada masalah. Dan hendaklah tamyiz. Keduanya tamyiz. Apa maksud tamyiz? Budak tu bijak dah. Maknanya boleh makan sendiri, boleh minum sendiri, boleh istinja sendiri. Benda budak kalau boleh buat 3 benda ni, maka benda budak tu dipanggil mumayyiz dah. Tak kira umur dah, 7 tahun ke 5 tahun ke, maka boleh buat 3 benda ni, budak tu mumayyiz dah. Tapi kalau umur 8 tahun, umur 10 tahun, makan orang suak lagi, minum orang suak lagi, istinja eyuk pun orang basuh lagi, tu tak panggil mumayyiz lagi. Dan ketiadaan yang menegahkan sampai air kepada anggota yang dibasuhnya. Jangan ada benda yang menghalang daripada tempat kita nak basuh. Misalnya nak mandi wajib, jangan ada di anggota kita benda yang menghalang air daripada kena di kulit ni. Ketika nak ambil air semaya, di anggota ambil air semaya, jangan ada. Tanya nak ambil air semaya, cap ada pohon di perut. Nampak mana? Kalau ada cap di perut, di pohon apa semua. Nak ambil air semaya lagu mana? Tak apa. Sebab dia duduk pohon. Ambil air semaya, ada orang masuk pohon. Tak ada, dia basuh muka, tangan, kepala, kaki. Jadi kalau ada cap, ada getah di pohon, kau di perut, tak ada kaitan dengan ambil air semaya. Manakala mandi wajib, tak boleh lah kena seluruh anggota. Daripada getah, kalau ada getah. Getah. Ini ada getah. Bukan getah ni, getah ikat, getah nasi kerabu. Bukan getah tu, getah. Getah jadi hok melekat di kulit tu, dia menepek di kulit, siapa kita kena buang. Getah tu barulah air siapa sih. Ikutlah cak ko benda hok menempel panggil. Getah dan liling. Liling ko tak titik liling. Nekat. Maka kalau ambil semaya, air akan duduk alik atas. Tak boleh. Maka kena koyok liling tu barulah. Maknanya benda yang menempel, mudah sebut. Dan duri yang besar sekira-kira dicabut, ada bekas lubang dia. Cocok duri ada lah pesan ni duri. Cocok. Pop. Ya kira-kira kalau dia cabut duri tu, gelonggong nampak lubang. Maka hak ni kena cabut sebab hak tu jadi anggota zahir dah. Kena cabut biar hak nak basuh dalam ni kira anggota zahir. Kali kalau duri halus, maka tak wajib cabut kalau duduk dalam. Wajib dalam tak ada. Dan kapur. Tangan kita kena kapur. Kita pun ambil air semaya, cuci air putih habis air. Maka kena cuci kapur tu. Jangan ada benda yang merubah ke warna air, merubah ke air. Dan jangan mandi pakai sabun, jangan mandi pakai shampoo. Mandi wajib ni mandi dengan air biasa dulu, mandi rata semua. Barulah kita nak shampoo, lepas pada rata belakang baru kita nak shampoo ke gapo. Jangan mengubah ke akan ubah yang banyak. Jangan campur dengan benda yang menyebabkan air tu berubah. Kalau air tu sikit-sikit je tak apa. Tengah duduk mandi kau jatuh kunyit, kau jatuh melu dalam beledi kau ke apa. Air nampak tak ada berubah lah mana. Boleh buat mandi lagi. Oleh campuran yang suci yang terkaya air daripadanya. Air tak perlu kepada benda tu. Dan campur pula benda suci.
Kalau campur benda najis, air tu jadi mutanajis, tak boleh pakai langsung lah. Tapi kalau campur dengan benda bersih, boleh buat mandi juga ke? Tengok kalau berubah sangat tak boleh juga. Ya kena nak air mutlak. Bersalah ubah yang banyak dengan tiada terkaya daripadanya seperti lumuk. Dia kata bersalah dengan kalau air tu berubah banyaklah. Tapi berubah tu kita payah nak kawal. Terkaya sini kita payah nak kawal. Contohnya lumuk. Dalam kolah ada lumuk. Dalam kolam ada lumuk. Kita pun tengok air Allah lah, bau lumuk dah. Maka boleh buat mandi wajib, boleh buat mandi wajib. Kerana payah nak jaga lumuk daripada tempat-tempat lagu tu. Dan kiambe ni pohon kiambe lah. Kiambe, keladi. Keladi bucih namanya. Kiambe. Bunga teratai lain kiambe lah. Biduk lalu kiambe bertahu. Biduk ni perahu. Tepuh kiambe pun pokok. Lepas pada perahu itu you pun takut pula. Biduk lalu kiambe bertahu. Yakni setiap masalah akhir sekali jadi baik semula. Time mari masalah tu memanglah balah, tapi lepas masalah berlalu tu baik semula. Biduk lalu kiambe bertahu. Dan apa dia? Mana? Gapo dia ni arta ni? Artal. Artal. Betul itu lagu. Gapo dia? Tulisan dia kau. Memanglah. Baca supo. Tak tahu gapo dia arta ni ana. Dan belerang ni kalau kita agak awak cak lah. Orang dulu buat tapung benda dia guna belerang, guna cak. Jadi misalnya taki kita bocor, taki tempat sipai air bocor. Maka zaman dulu dia pakai cak lah kalau kita gapo epoksi kau gapo dia tepek kolah. Maka kita pecak lah nak tutup lubang bocor tu kita pun bubuh air. Air tu kena cak jadi warna putih habis. Maka boleh buat ambil semaya? Boleh. Kerana apa? Kerana belerang tu ataupun cak tu terpaksa kita kena letak situ. Sebab nak jaga bekas dia ke apa dia. Maka kalau berubah dengan sebab benda hak kita kena buat, maka tidak apa ya. Dan demikian lagi dimaafkan ubah yang banyak dengan mujawirin. Mujawirin ni berubah bukan capur tapi kerana berdekatan. Contohnya air kolam. Bila ni ada kubah mapu. Jadi kita cebok air bau kubah mapu. Sebab apa? Sebab kubah angin tu mari kau air tu jadi bau air tu. Kayak ada setengah air tu dia jadi bau dengan sebab ada kucing mapu kau belah. Maka boleh ambil semaya, boleh ambil semaya. Sebab apa? Sebab dia hanya bau tu seolah-olah nampak capur. Tapi kerana duduk dekat. Bukan kubah tu masuk dalam tu, tapi kerana duduk dekat maka hukumnya boleh. Begitu juga minyak kayu gaharu kita celup dalam air. Bau wangi air tu. Boleh ambil semaya, boleh ambil semaya. Kerana apa? Kerana kayu tu capur atas nama mujawirin. Kalau kita akak kayu tu duduk lama, tak bau lah. Masa bau tu boleh ambil semaya dah. Ya, masa bau tu boleh ambil semaya dah. Seperti ditaruh gaharu di dalamnya, kayu gaharu di dalam air. Atau tarawuh. Atau tarawuhun. Tarawuh ni yakni mengambil bau. Ataupun bau. Ataupun kita panggil pa'ak. Bahasa katanya. Bau pa'ak. Baju bubuh dalam benda tutup. Ataupun makanan kau kita buka bau jadi. Pa'ak. Bahasa katanya pa'ak. Pa'ak panggil. Musim-musim hujan ni bau macam kambing neruk pun ada. Jadi bau pa'ak panggil. Tak tahulah pak lain panggil apa dia. Seperti air yang terukup. Air tutup. Terukuk lah. Terukuk dengan benda.
Maka kita buka jadi bau. Tak tahulah bau bekah ke bau gapo. Tak ada najis pun, tapi bau kerana tertutup je bang. Atau ada hampir bangkai ada mapuh dekat dia jadi bau. Maka semua tu boleh digunakan air lagu tu. Jika berubah yang banyak, yang mukhalitin, yang suci ia sekira-kira hilang nama air mutlak, tiada menyucikan. Tapi kalau campur dengan benda bersih tu campur sehingga ke hilang bak nama air, ambil melu buh dalam air sebeledi. Maka jadi air melu. Tak boleh ambil semaya lah. Dia panggil perubah sehingga orang panggil air melu. Hanya suci dirinya. Air itu suci boleh buat minum. Tapi tak boleh buat ambil air semaya, tak boleh buat mandi junub. Demikian lagi tiada dapat menyuci ke air yang mustakmal. Air mustakmal tak boleh juga. Apa maksud air mustakmal? Yang sudah terpakai pada fardu. Itu maksud mustakmal. Air wak mandi wajib tak boleh dah. Tak boleh wak guna dah. Ya boleh wak makan kot menatai boleh. Wak jiru pokok boleh. Tapi tak boleh minum air mustakmal ni. Tiada terpakai pada fardu. Sama ada orang bekas mandi wajib ataupun bekas ambil air semaya. Tapi sahabat dulu yang kutip air mustakmal Nabi. Air mustakmal ni tak boleh minum kaedah dia. Tapi kalau hak nak air mustakmal tu air mustakmal Nabi, dalam hadis sebut sahabat-sahabat berebut. Rasulullah ambil air basuh muka. Titik ni sahabat tadah dengan tangan. Tadah dengan tangan. Buat apa dia? Main. Tadah tangan. Tak, ambil berkat minum apa dia. Asalnya air mustakmal tak bersih. Tapi Nabi Muhammad kalau air kena dia, bukan air membersihkan dia. Dia yang membersihkan air itu. Beza. Kita air yang membersihkan tubuh kita. Air membersihkan sebab tubuh kita kotor. Maka air itu jadi kotor sebab bersih tubuh kita. Manakala air setuh dengan tubuh Nabi Muhammad, air membersihkan Nabi Muhammad membersihkan air itu pula. Sebab itulah sahabat minum air mustakmal Nabi. Jadi khilaf masalah minum air mustakmal ni boleh ke tidak. Pada fardu jika tiada sampai 2 kolah lah. Kalau sampai 2 kolah tak ada istilah air mustakmal. Ingat air mustakmal ni khas bagi air 2 kolah. Kalau air atas pada 2 kolah tak ada istilah mustakmal dah. Sejuta orang dah ambil celup air 4 tolong ya. Boleh, tak ada masalah apa, tidak ada mustakmal. Dan bersalah pula air yang mutanajjih, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmatnya yang kita sedar ataupun yang tidak sedar. Maka di antara nikmat-nikmat yang Allah Taala beri kepada kita adalah bermusafir, berjalan, mengembara, melihat kejadian-kejadian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu bermusafir, melihat akan pelajaran-pelajaran yang kamu dapat ambil daripada peristiwa-peristiwa yang dahulu-dahulu. Jadi bersempena dengan bermusafir ini, pihak madrasah Ribat Al-Mustafa ada menganjur ke ziarah mahabbah dan umrah kali kedua, iaitu ziarah ke Mekah, Madinah, Mesir dan Yaman. Kita akan bermusafir selama 20 hari. 20 hari yang mana kita akan pergi ke Mekah dan menjalankan ibadah umrah. Dan selepas pada tu ke Yaman dan akhir sekalinya ke Mesir. Di samping kita melakukan ibadah umrah, kita berziarah, cari pengalaman, melihat peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang mungkin menambahkan lagi keindahan, menambahkan lagi nostalgia, menambahkan lagi semangat kita untuk berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala.
Di samping untuk berkenalan dengan budaya-budaya di luar daripada budaya kita. Jadi pada 10 Februari sehingga 29 Februari 2024, yakni 20 hari, pihak madrasah ada menganjurkan. Jadi siapa yang berminat untuk menyertailah pengembaraan jaulah rohani kita lah, boleh menghubungi Ustaz Fakhrul Razi di nombor 0139229048. Jadi mudah-mudahan pengembaraan kita ini tidak menjadi sia-sia dan dikira pahala ibadat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang membesarkan syiar ataupun tanda kebesaran agama itu menunjukkan hati seorang yang bertakwa. Maka di antara benda membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan tempat-tempat yang Allah taala mulia. Katanya Nabi SAW, sebaik-baik tempat di muka dunia adalah masjid-masjid Allah dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Maka saya madrasah wakil daripada Madrasah Ribat Al-Mustafa, saya dipertanggungjawabkan untuk memikul amanah untuk menguruskan Madrasah Ribat Al-Mustafa, merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Mudah-mudahan sumbangan kita itu sebagai tanda kita membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi Allah taala. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Maka saya berharaplah, saya merayu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menggunakan perkataan Allah taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangnya sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal soleh kita yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan agama Allah Ta'ala tetap tersebar syiarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.